Assalamualaikum. Hari ini, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan media statement kenyataan akhbar yang berbunyi demikian. Adalah dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan sokongan terhadap langkah-langkah kerajaan dalam menangani impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi negara melalui Plan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Itu first paragraph peranggan pertama kenyataan akhbar sepanjang 2 muka surat. Detail, very detail. Bagaimana kita nak tafsir kenyataan akhbar ini? Jarang Raja-Raja Melayu baik dari negeri ataupun agung mengeluarkan satu kenyataan berkait dengan dasar kerajaan, tindakan kerajaan. Lainlah sekiranya ucapan di dalam pembukaan parlimen. This is very rare. Walaupun kadang-kadang ada berlaku, tetapi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang boleh kita anggap sebagai kritikal dari banyak segi. Dari segi kesihatan, emergency, dari segi ekonomi dan dari segi kekecohan politik. It's all about timing. And the timing of this press release, kenyataan akhbar, is very important. Orang yang faham tentang protokol istana, orang yang faham tentang peranan raja berperlembagaan, constitutional monarchy, dan orang yang faham tentang situasi politik negara pada hari ini. Mereka boleh baca. And what does this mean? Ringkas cerita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengucapkan undi percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. This is a vote of confidence terhadap Muhyiddin. So, apa lagi ni penyokong dan pemimpin Pakatan Harapan nak kata? Selama 3 bulan lebih, 1 hari bulan Mac sampai sekarang, pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan telah menuduh macam-macam. Backdoor government, illegal government, unconstitutional, backdoor prime minister, illegal prime minister, royal coup. Royal coup ni rampasan kuasa dengan sokongan istana. Bermaknanya istana ni bersepakat dengan orang politik untuk nak merampas kuasa secara tidak mengikut perlembagaan. Itu satu tuduhan yang sangat serius. Tetapi mereka telah buat berbagai-bagai tuduhan dan hari ini Seri Paduka Baginda telah menjawab. So, apa yang pakatan, penyokong, pemimpin, pengkritik dan sebagainya, apa mereka nak kata, semua finish, gone. Tuanku Agong telah mengeluarkan sokongan ataupun undi percaya terhadap kerajaan dan terhadap Perdana Menteri. So, apa dia orang nak kata ni, katalah. As far as the Agong is concerned, this matter is closed. Perikatan Nasional is the legitimate government. Muhyiddin Yassin is a legitimate Prime Minister. And they are doing a very good job. Mereka bertindak dengan puas hati dan Tuanku Agong is very happy with the government, with the Prime Minister.
So, semua tuduhan-tuduhan bukan saja terhadap Kerajaan Perikatan Perdana Menteri Muhyiddin, tetapi juga terhadap Agong. Sebab dengan menuduh macam-macam, secara tak langsung, you tuduh Agong. Sebab Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri tanpa diperkenan oleh Agong. Muhyiddin perlu angkat sumpah depan Agong sebelum boleh jadi Perdana Menteri. Bermaknanya, if not because of Agong, Malaysia will not have a Perikatan National Government and Muhyiddin will not be the Prime Minister. Ringkas cerita. So, kalau salahlah Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kalau salahlah Perikatan Nasional jadi kerajaan, ini bermakna kesalahan itu terletak di tangan Agong. If a crime has been committed, the criminal is Agong. Itulah ringkas cerita. So, the Agong has spoken, the Agong is happy, Agong puas hati, Agong puji Muhyiddin, puji kerajaan dan semua tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah COVID, masalah ekonomi, kesusahan rakyat dan sebagainya. So that's it, the end of the story. Dan Mahathir pun semalam dalam dia punya press conference, Mahathir pun kata bukanlah dia nak jadi Perdana Menteri, dia pun tak gila nak jadi Perdana Menteri. Dia pun hanya beberapa bulan saja tinggal. Dia tidak akan hidup selama-lamanya. He's already so old. He's only got a few months left. Ini Mahathir yang mengakulah. Bermaknanya, kalau pilihan raya ke-15 diadakan tahun depan lah kata, selepas isu COVID ni semua selesai dan keadaan sudah selamat dan pilihan raya umum boleh diadakan, the earliest will be next year or mungkin 2022. Kalau tak 2023 pun, tapi kalau ikut perlembagaan, pilihan raya perlu diadakan selewat-lewatnya, kalau tak salah Jun atau Julai 2023. Tapi kalau diadakan tahun depan atau 2022 sekalipun, Mahathir sendiri mengaku dia tidak akan ada lagi. Mungkin he'll be dead by then. So Mahathir tidak gila nak jadi Perdana Menteri. Dan Agong pun tidak gila nak lantik balik Mahathir jadi Perdana Menteri. So the matter ends there. Isu dia, you ada 130 ke 129 ke whatever. Kalau ikut Mahathir, dia ada 115. Kalau ikut Anwar, dia ada 129, 130. Dan Muhyiddin ada 100, mereka kata 113. Tapi jumlah ahli parlimen hanya 222. So kalau kita ambil 115 campur 113 campur 130, ini sudah melebihi 222. So siapa yang sebenar has the majority? Tak apalah. Tak perlu kita test who has the real majority, oleh kerana undi tidak percaya tidak perlu diadakan. The Agong is happy with Muhyiddin. The Agong is happy with the Perikatan National Government. The Agong is happy with all the work and action taken by the government. Jadi, I think as we say, the Agong has spoken. And sekiranya masih ada orang nak cabar legitimacy, kesahihan kerajaan, kesahihan Perdana Menteri, whether kerajaan ni illegal atau tak illegal, kerajaan ni illegal tak illegal, maknanya you kena lawanlah dengan Agong. Sebab everything is possible because of Agong. Without Agong, all this would not have been possible. And if a crime has been committed, then you better go and tell Agong that tuanku is the criminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.